Anda masih lagi menonton Buletin Awani bersama saya Najib Arif. Baik, bulan ini bulan yang begitu getir buat kebanyakan isi rumah di Malaysia kerana kita mengetahui bahawa tempoh moratorium yang diberikan selama 6 bulan oleh pihak kerajaan sebelum ini dan juga oleh pihak institusi kewangan dan perbankan akan berakhir dan kebanyakan isi rumah di Malaysia bermula bulan hadapan akan mula membayar kembali komitmen mereka dan juga hutang mereka, pembiayaan mereka bersama dengan institusi kewangan. Bagaimanakah ini akan memberikan impak dan juga bagaimana untuk kita melihat kesannya untuk jangka masa panjang kepada isi rumah, pendapatan mereka. Saya nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Yusof Saari iaitu Ketua Ekonomi Pusat Pendidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkesoh. Assalamualaikum Prof. Terima kasih bersama kami pada jam ini Prof. Okey, Prof. Bulan ini seperti yang saya sebutkan tadi amat getir untuk kebanyakan isi rumah di Malaysia. Kita bukan hanya bercakap tentang bulan ini bagaimana untuk mereka menyelesaikan mendapat pendapatan untuk membayar segala moratorium yang mereka tidak bayar selama 6 bulan sebelum ini, tetapi untuk jangka masa panjang kita juga melihat kepada keadaan ekonomi pada masa kini. Kalau kita boleh membuat perconggakan dan juga perkiraan, ada kemungkinan bahawa gaji bagi mereka yang masih lagi mempunyai pekerjaan ataupun gaji yang mereka yang berkurang dan sebagainya mungkin tidak akan mencatatkan sebarang peningkatan untuk peningkatan tahunan ataupun peningkatan itu sedikit. Untuk jangka masa panjang, bagaimana orang ramai perlu memahami pengurusan kewangan itu perlu lebih dititik beratkan supaya mereka berdepan dengan tempoh-tempoh sukar seperti pada masa kini. Terima kasih Najib. Baik, sangat penting kepada isi rumah di luar sana seperti yang Najib bagi tahu untuk merancang perbelanjaan mereka. Kerana walaupun kita telah kita dalam proses ekonomi sekarang dalam proses untuk pemulihan, tapi kita kena ingat bahawa pemulihan kita ini bergantung juga kepada ekonomi di luar sana dan keadaan di luar sana. Kerana banyak negara masih lagi belum buka border mereka dan banyak lagi aktiviti ekonomi yang masih lagi tidak dapat berjalan dengan kapasiti yang penuh. Jadi mengorak ke hadapan, jadi semuanya saya nampak dalam 2 tahun ke hadapan ini amat penting sekali untuk kita isi rumah untuk merancang perbelanjaan mereka, melihat kembali, buat rasionalisasi kembali kepada corak perbelanjaan dan juga melihat kembali kepada struktur hutang mereka. Kerana dalam 2 tahun lagi kita pun tidak pasti sama ada ekonomi kita akan kembali kepada asal walaupun bila kita tengok kadar pengangguran Julai telah menurun berbanding dengan kadar pengangguran bulan Jun, kita juga tengok beberapa indikator di dalam pasaran buruh yang positif, tetapi ini tidak memberi makna bahawa keadaan kembali normal seperti sebelum COVID-19. Ya, betul, ramai yang akan mendapat pekerjaan kerana kadar pengangguran telah menurun, tetapi adakah pekerjaan yang kita hadapi, yang kita ada sekarang ini sama sebelum COVID-19? Sudah pastinya kebanyakannya saya berpandangan tidak sama. Dan juga kalaupun dapat pekerjaan, gaji tidak lagi sama seperti selepas COVID-19 ini berbanding dengan sebelum COVID-19. Jadi amat penting sekali untuk perancangan keuangan isi rumah itu perlu disusun baik-baik dan perlu ada pertimbangan semula. Kurangnya 2 tahun mendatang ke hadapan ini dengan melihat keadaan yang tidak menentu di luar sana dan juga proses pemulihan juga yang belum pasti nampak sejauh mana kita akan capai seperti mana yang ekonomi tahun 2017-2018. Untuk meningkatkan pendapatan ataupun setidaknya menambah pendapatan sampingan buat isi rumah itu bukan perkara yang mudah dalam keadaan ekonomi semasa yang begitu mencabar. Sudah pasti kita melihat dan juga kita menjangkakan isi rumah ini mungkin akan melihat kepada mengurangkan beberapa komitmen dalam peruntukan bulanan mereka yang mereka boleh kurangkan. Dan adakah ini jika berlaku dan kita jangkakan mungkin akan berlaku dengan secara meluasnya, adakah ini akan mengganggu kepenggunaan dalam ekonomi Malaysia? Ya, secara tidak langsung kita dah lihat kesan kepenggunaan itu Najib. Kerana kita tahu bahawa kepenggunaan itu ataupun perbelanjaan isi rumah itu salah satu komponen yang menyumbang kepada KDNK kita ataupun pertumbuhan ekonomi kita. Sebab itu semasa pakej pemulihan dan juga pakej rangsangan dulu kerajaan memberi juga suntikan dalam bentuk tunai supaya rakyat boleh berbelanja dan masa yang sama untuk menggerakkan ekonomi tersebut. Jadi bergerak ke hadapan dengan ekonomi yang kita jangkakan 2 tahun akan datang pulih dengan keadaan yang perlahan. Ini sudah pastinya akan mempengaruhi corak perbelanjaan isi rumah dan
seterusnya corak perbelanjaan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita ataupun perjalanan ekonomi kita. Jadi amat penting dekat sini adalah dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa sederhana bagi pihak pengumpul dasar ya, untuk penting bagaimana kita untuk lebih lagi mempelbagaikan aktiviti ekonomi tersebut. Bagaimana pendapatan tambahan boleh dijana oleh isi rumah, bagaimana pekerjaan-pekerjaan sampingan lain ataupun pekerjaan-pekerjaan yang mungkin baharu yang boleh kita wujudkan supaya kita dapat imbangi sedikit ya di antara perbelanjaan yang kita dah berlaku perubahan akibat COVID ini berbanding dengan sebelum. Ini juga mengambil kira perbelanjaan orang asing ya, yang terutamanya yang datang ke Malaysia dalam sektor pelancongan, yang mana dalam keadaan sekarang ini amat terhad sama sekali, dan jika itu boleh ditambah baikkan lagi, kurang-kurangnya kita dapat lagi sedikit ya suntikan daripada pihak luar yang mampu menjana ekonomi kita. Tapi itu bergantung kepada sejauh mana kita mempunyai dasar ataupun perancangan untuk membuka kembali sepadan kita. Apabila kita sediakan bantuan berbentuk tunai kewangan ini kepada orang ramai, tujuan kita adalah untuk memastikan bahawa mereka mempunyai disposable income, pendapatan boleh guna ini, dan mereka perlu belanjakan supaya kesan berantai positif itu masuk dan wujud dalam ekonomi. Tetapi pada masa sama, realitinya kita lihat ramai juga isi rumah yang berhati-hati dan juga melakukan simpanan dan juga lebih berhati-hati dalam perbelanjaan mereka. Di mana titik keseimbangannya, Prof, untuk kita lihat orang ramai ini, kita mahukan mereka berbelanja untuk membantu ekonomi. Pada masa yang sama, mereka juga takut berhati-hati. Di mana titik keseimbangannya? Bagi saya, titik keseimbangan di sini tidak bukan adalah pengubah dasar ke pihak kerajaan sendiri. Kerajaan boleh mengetahui ya pengganda perbelanjaan mana yang besar. Contohnya kalau kita katakan bahawa perbelanjaan ke atas pakaian contohnya ke atas pakaian mempunyai pengganda yang besar, jadi kita perlu cari ruang bagaimana untuk kita galakkan rakyat berbelanja ke atas sektor pakaian. Mungkin melalui voucher, melalui insentif tertentu yang kerajaan boleh gerakkan ya. Jadi amat penting dekat sini adalah untuk kerajaan mengenal pasti di manakah pengganda perbelanjaan yang besar dalam ekonomi. Kita tahu bahawa tadi oleh kerana bila kita rakyat ataupun isi rumah telah membuat semakan semula ke atas komitmen mereka, jadi perbelanjaan ke atas bayaran bulanan dan juga komitmen ke atas pinjaman itu akan berkurangan. Tapi bagaimana untuk kita alihkan pengurangan tersebut ke arah perbelanjaan yang mampu memberi kesan rantaian dan juga memberi kesan pengganda yang tinggi dalam ekonomi. Itu sangat penting untuk kita tentukan. Kerana bagi setiap ringgit yang diberbelanjakan kepada pengganda yang tinggi, dia akan memberi impak yang besar. Dan itu yang perlu ditentukan. Ya, Prof, pada hemat Prof sendiri, apa kesan pengganda perbelanjaan itu pada hemat Prof? Saya ada pengiraan tersebut, tapi tidak ada pada saya pada ketika ini ya. Saya bagi sedikit yang mudah ya. Kalau kita ada pernah dulu, kalau Najib pernah ingat dulu, kerajaan pernah memberi insentif galakkan untuk membeli gadget ya. Sebenarnya bagi saya ini adalah bukan satu cara yang baik, kerana sektor gadget itu sendiri ataupun production ya, kita banyak bergantung pada import. Ya, jadi maksudnya kalau kita galakkan beli gadget, jadi maksudnya orang luar akan mendapat juga manfaat yang besar daripada dasar-dasar penggunaan. Maknanya kat sini adalah kita dalam kita melihat pengganda itu sendiri, kita juga kena pastikan bahawa yang mana setiap suntikan itu ataupun belanjaan itu kurang dia punya bocoran dia kepada ekonomi kita, supaya circulation itu ataupun pergerakan ekonomi itu kita dapat memaksimalkan.